Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. Okey, hari ini cikgu masuk bab 5. So cikgu akan bincang contoh yang ada dalam buku teks lah. Okey, untuk memudahkan anak-anak pelajar mengulang kaji lah. Okay, first kali kita pergi kepada contoh yang pertama. Okay, tentukan sama ada setiap pasangan rajah berikut adalah kongruen. Okay, kita tengok A A. So A itu kita ada 12, 5 dan ni panjang dekat sini 13 lah. Okay, sebab teorem Pythagoras biasa teorem Pythagoras. Okey, so kalau 5 kat sini 12, kat sini automatik 13 lah. Okey, pelajar dah tahu ni segitiga yang perlu pelajar hafal lah. So kat sini 13. Okey, kita tengok So sekarang ni panjang kat sini 13 sama tak dengan panjang kat sini ni 13. Okey, sama panjang. So kat sini 5 sama panjang 5. So kat sini 12 sama panjang 12. So bila sama panjang, maksudnya ukuran sama panjang dan sudut dia adalah sama lah. Sudut ni nampak sudut sini dan sudut ni adalah sama. Okey, sudut 90 darjah pun sama. So bila sama, kita kata dia kongruen. So A ni kongruen lah. Kongruen. So settle Okey, kita tengok yang B. Okey, adakah B ni kongruen? So kita tahu kalau dekat sini 10, kita tengok satu-satu Kat sini 10. Okey, so kat sini 10. Sama Okey. So dekat sini 3. So dekat sini pun 3. Sama kat sini 3, kat sini 3. Okey, lepas tu kita tengok yang lain. So panjang kat sini 4. Adakah panjang dekat sini 4? Tidak So 4, kita tengok, cikgu buat warna lain. So nampak tinggi ni 4. So kalau kat sini 4, so kat sini sepatutnya 4 lah. Tapi kat sini kita nampak ada 5, nampak? Okey, so kalau kat sini 3, ni panjang ni 10 kan? So kat sini automatik 7. So kat sini 7 betul dah. Yang tak sama ni 4 dengan 5 ni. Ni tak sama. Okey, bila tak sama, okey, rajah dia bukan kongruen So B bukan kongruen. Okey, so kita tengok gambar rajah C. Okey, adakah C ni kongruen? So senangnya kita tengok sudut dia sama, panjang dia sama. So pelajar boleh kalau kat sini panjang dia 8. So kat sini panjang dia 8, nampak? So kalau kat sini 7, kat sini pun 7, nampak So kat sini 9, kat sini pun 9. So sudut dia pun sama. Okey, bila sudut dia sama, sama panjang, kita kata dia kongruen. So C itu adalah kongruen dah. Kongruen. Okey, so kita pergi kepada D. So adakah D ni kongruen? So kita tengok sudut dia dululah. Kalau kat sini 70, kat sini pun mesti 70 kan? Okey. So 70 dah 100, 140. So kat sini mesti 40 lah. Okey, so sudut dekat sini dengan sudut kat sini dah tak sama. So bila tak sama, dia bukan kongruen. So D bukan kongruen. Kita nak tahu kongruen ni mudah sama panjang, sama sudut. Okey, sama sempadan dia lah. Okey.
So kita pergi kepada contoh yang kedua. Okey, kita pergi kepada contoh yang kedua. Tentukan sama ada setiap pasangan segitiga berikut memenuhi sifat kongruen. Okey. Lepas tu kita justifikasikan. Okey, justifikasikan jawapan anda. So kat sini kita tengok kat sini 10. Okey, so kat sini pun 10. Okey, sudut dia 25. Sama 25. Cuma kat sini 6, kat sini 6. Lain bentuk dia lain. Okey, bila bentuk dia lain, panjang dia pun mesti berlainan lah. Okey, jadi yang ni memenuhi sifat kongruen tak? A ni tidak. So bila tidak, kita kena ceritalah kenapa tidak Okey, walaupun kedua-dua segitiga mempunyai dua sisi sempadan dan satu sudut sempadan, tetapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza Okey, ukuran kena tulislah, ukuran sisi dan sudut adalah berbeza. Ataupun boleh juga kita kata luas berbeza lah. Okey, so luas yang ni tak sama dengan luas kat sini Okey, kita tengok yang B. Adakah dia kongruen? Sifat kongruen. So kat sini 10, kat sini 5. So kita nampak dia dua kali ganda kan. Maksudnya gambar rajah yang pertama dengan yang kedua ni dua kali ganda. Jadi dia tidak kongruen Tidak kongruen. Okey, kenapa tidak kongruen? Okey, walaupun kedua-dua segitiga tidak mempunyai tiga sudut sempadan yang sama, tetapi ukuran semua sisi sempadan adalah sama. Jadi luas dia tak sama Dia senang cerita, luas dia tak sama. So luas tidak sama. So kita nak luas dia sama lah. Bila luas dia sama, kita tahu barulah dia kongruen kongruen. Okey, so settle untuk contoh yang kedua. Kita pergi kepada contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ni mudah Rajah di bawah menunjukkan dua segitiga yang kongruen. So segitiga dia kongruen Okey, dia diberi sifat kongruen segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga adalah kongruen ialah sudut-sudut ASA. Okey, lengkapkan jadual di bawah dengan ciri yang terlibat dalam sudut sisi sudut sudut sisi sudut. Okey, so dekat sini kita tahu dia bagi dah sudut ABC, mana ACB. So sudut kat sini Okey, sama dengan sudut DFE. So DFE. So sudut kat sini sama dengan sudut kat sini lah. Okey, sisi dia pula kita tahu BC. Kita tengok yang BC dulu, yang paling panjang sekali. So BC mesti sama dengan yang paling panjang EF. Okey, kalau sudut kita boleh buat juga sudut sudut kita ambillah ABC. ABC sama dengan sudut DEF. So DEF. So settle ataupun kita tengok ataupun kita tulis ke bawah, ataupun kita boleh buat sudut lain lah. Tadi ACB ACB sudut ACB sama dengan sudut DFE DFE. Okey, ataupun sisi dia, kita ambil sisi yang mana yang kita nak
Okey, kita ambil AC dah. Sisi AC. Okey, AC sama dengan sisi mana? DF. So DF kat situ. Okey, ataupun kita ambil sudut lagi satu. BAC dah. Sudut BAC. BAC sama dengan sudut EDF. Sudut EDF. So settle settle untuk contoh yang ketiga. Okey. Cikgu nak tunjuk sampai 5 contoh. So rajah di bawah menunjukkan satu segitiga EFG. So EFG Okey, diberi satu lagi segitiga KLM mempunyai bentuk yang sama saiz, bentuk dan saiz yang sama dengan segitiga EFG. So kita ada satu sudut lagi lah. Okay, dia bagi pada kita KLM yang sama dengan bentuk EFG ni Okay, nyatakan sifat kongruen segitiga yang digunakan untuk menentukan kedua-dua segitiga ialah kongruen sekiranya. So dekat sini dia bagi A dia bagi A EGF. So kita lukis dululah gambar EGF. EGF ni sudut dia Okey, EGF. Okey. So sama dengan sudut KML. So kita lukis sama je bentuk dia. KML. Ni sama dengan KML. Okey, so jadi dua-dua sudut ni adalah sempadan lah. Okey, yang Okey, yang ni jawapan untuk A Okey, kita tengok yang lain ni pun sama juga Yang lain ni pun sama juga. EFG sama dengan sudut KLM. So sudut dia kat sini. So kalau cikgu conteng gambar dia sewarna merah EFG sudut sini sama dengan sudut kat sini lah. Okey, panjang EF sama dengan panjang KL. Okey, panjang kat sini sama dengan panjang kat sini lah. Okey, kita pergi kepada B. Contoh B Okey, so cikgu tengok ruang yang ada. Okey, cikgu lukis lagi satu lah. Okey, untuk soalan B, panjang dia bentuk dia sama bentuk dia sama. So cikgu ambil lagi satu bentuk. Okey, bentuk dia masih sama juga. So cikgu lukis lah dia. Okey, kita labelkan dia pun sama EGF sama dengan KML. Okey, so sekarang ni dia nak EG. So EG, so kita buat letak satu lah. EG sama dengan KM, so sama. KFG cikgu buat dua FG sama dengan LM. Ni FG sama dengan LM. Dan last kali EF, so kita buat 3 lah. Okey, sama dengan KL. So settle untuk yang B. Untuk yang C pun sama juga gambar rajah dia. So cikgu lukis lagi sekali. Okay, so ni satu gambar, ni dua gambar lah. Okay, EGF KLM. Okay, sekarang ni dia kata EF sama dengan KL.
EF sama dengan KL. So satu bentuk. Sudut FEG. FEG. So je ke bawah merah lah sudut dia. Okay, sama dengan sudut LKM. So sudut dia sama. Okay, dan last sekali EG lah. EG sama dengan KM. So ni sama panjang dengan yang ni. So settle untuk contoh yang keempat. Okey, kita pergi kepada contoh yang terakhir lah untuk hari ni. Okey, raja di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki PQR. So segitiga sama kaki PR sama dengan QR. Yang ni sama lah. So cikgu contoh sikit. So kalau kita lukis balik kalau kita lukis balik gambar dia, so dekat sini sama sama. So P Q R tu maksud dia Okey, A dan B masing-masing ialah titik tengah. So dua-dua ni adalah titik tengah lah. Okey, bagi sisi PR dengan QR. Okay, tunjukkan bahawa segitiga PBR. So PBR, cikgu sambung lah. PBR. So gambar dia macam ni lah. Okay, dan QAR. So kalau cikgu lukis QAR, so A kat sini gambar lagi satu QAR. So gambar dia macam ni. Okey, so adalah kongruen. So kita kena tunjuk lah, So berdasarkan rajah ni, tu kita tahu PR dia sama dengan QR. Tu nombor satu lah. PR sama dengan QR. Okey, yang kedua, ciri yang kedua, sudut PRB. So PRB, so sudut sini lah. Okey, sama dengan QRA. So QRA, so sudut dia kat sini sama. Tu ciri yang kedua lah. Okey, ciri yang ketiga, BR. So dekat sini BR sama dengan AR, sama panjang. So ketiga-tiga ciri tu sama sama, menunjukkan sifat dia ni kongruen lah, kongruen. Okey, so pelajar boleh rujuk juga jadual yang ada dalam buku teks lah. Okey, muka surat 128. Okey, jadual SSS, SAS, ASA. Okey, kita ada AAA dan SSA itulah. So ciri-ciri dia rujuk jadual last kali ciri-ciri rujuk jadual. Muka surat 128. Okey So itu saja daripada cikgu yang dapat cikgu share. Diharap video cikgu ni membantulah pelajar untuk membuat ulang kaji. Okey, untuk tajuk yang kelima boleh like dan boleh komen dan subscribe lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.